Pertama kita ada physical outright purchase. Okay. POP. Okay. Physical outright purchase ni dia ada bayaran penuh. Yang ni saya letak dalam soalan kuis dekat grup Okey, apa maksud bayaran penuh ni? Maksudnya adalah contoh anda nak beli 1 dinar ni. Harganya 1,600. Anda kena bayar penuh 1,600. Bila anda dah settle bayaran menggunakan aplikasi Public Gold, maka anda akan dapat emas ni. Sama ada kita post ataupun anda perlu ambil di cawangan terdekat. Okey? Bayaran penuh. Lagi contoh, anda nak item 50 gram. Harganya 19,000. Okey? Anda bayar penuh, place order dalam aplikasi, bayar penuh 19,000. Okey? Anda boleh buat appointment dan collect emas fizikal. Sebab itulah dia punya nama physical outright purchase. Bayaran penuh. Okey? Boleh Okay, in conclusion, bayaran penuh ni anda perlu place order dekat aplikasi ni, dekat apps ni, klik dekat sini. Okay, klik dekat physical outright purchase dan dekat sini anda boleh memilih item apa yang anda nak dan anda perlu place order dalam apps ni dan di situ anda boleh beli emas. Macam 10 gram ke, 50 gram ke. Okay, nanti saya ajar macam mana nak place order. Kita ada tutorial. Okay. Seterusnya kita ada physical outright purchase. Kita ada yang kedua adalah syariah easy payment purchase. Apa maksud syariah easy payment purchase? Ini adalah kaedah di mana kita akan kunci harga. Okey, kita akan kunci harga emas tersebut. Yang ni lah yang bayar ansuran tu. Ansuran 6 atau 10 kali. Okey. Harganya pula kita akan kunci. Lock selama 6 ataupun 10 bulan. Yang ni ada jadualnya nanti. Saya akan tunjukkan dalam aplikasi. Apakah maksud pembelian kaedah syariah easy payment purchase. Okey. Harga kita akan kunci. So apa-apa berlaku kita akan bayar sahaja ikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi kelebihan EPP ni bila kita dah generate jadual tu, dia ada bayaran bulanan kan. So tak kisahlah bulan depan harga emas naik ke, harga emas turun ke, tahun depan ke harga emas 10 bulan akan datang harga emas melonjak tinggi ke, kita tetap bayar dengan jumlah yang sama. Okay, so ini adalah EPP. Nampak tak? Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga adalah gap flexible. Gap flexible. Yang ni lah kita panggil sebagai account gap tu. Di mana kita boleh simpan minimum RM100. Okay, dia fleksibel sebab macam ni kan, ni kena bayar ikut jadual tau. Tak boleh skip. Okay, dia ni fleksibel sebab anda boleh, okay, tiba-tiba hari ni nak simpan 100. Esok nak simpan 200 pula. Minggu depan nak simpan 100 balik. Tak ada masalah. Anda boleh buat transaksi 24 jam sehari. 7 hari seminggu. 1 bulan, setahun. Anytime that you want, boleh buat guna gap flexible. Okay, tapi minimumnya hanyalah RM100. Anda boleh letak RM1,000 pun boleh. RM3,000 pun boleh, tak ada masalah. Memang tujuannya adalah untuk disimpan di dalam aplikasi. Okay, dia akan duduk dekat sini tuan-puan. Anything yang anda simpan dalam account gap, dia akan terkumpul di sini, iaitu 10.28 gram. Ni adalah harga, ini adalah simpanan emas saya. So kalau anda mengumpul kan, dia akan berkumpul kat sini. Okay. Tapi sebelum tu saya nak explain apa maksud gap. Gap ni adalah gold accumulation
program. Okay, di mana kita akan mengumpul sedikit demi sedikit dalam apps ni. Kumpul sedikit demi sedikit dalam ni sampailah tercapai macam saya ada 10 gram. 10 gram ni macam ni lah. Okay. Dan emas ni dia boleh dikeluarkan sebagai emas fizikal. Okay, anda klik dekat withdraw ni, boleh dikeluarkan sebagai emas fizikal. Klik dekat sell, boleh dijual dan tuan-puan boleh dapat duit. Dan kita akan bank in dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Itu kelebihan Gap. Okay, so Gap ni dia tak wajib. Tapi sangat bagus kalau anda boleh konsisten. So normally customer saya yang simpan emas menggunakan akaun Gap ni adalah orang yang dia tak ada fix. Gaji dia tak tetap setiap bulan. Mungkin dia gaji based on mingguan. Contohnya Grab food rider kan. Rider, Grab driver. Diorang ni income tak tetap. Tapi kalau ada saving, dia akan simpan dalam akaun Gap. Almost every week. Saya ada testimoni customer, dia simpan dalam akaun Gap ni 100 setiap minggu. Anak muda 18 tahun baru. Dia kerja jadi Grab rider, Grab food rider. So ada gaji disimpan. 1 bulan dia boleh menabung 1 gram. Respect dekat adik ni. Okey, kaedah keempat. Kaedah keempat apa dia? Gap auto debit. Gap auto debit. Okay, so apa maksud gap auto debit? Gap auto debit ni adalah kita boleh menabung emas, okay, secara penolakan automatik dari bank. So apa kelebihan gap auto debit ni adalah kita akan buat penolakan setiap bulan dan ini akan menjadi simpanan, your forgotten saving. Okay, yang bagusnya auto debit ni kan, dia macam ni lah. Benda baik ni kita tak boleh nak fikir, nak menyimpan ke tak? Nak tolong orang ke tak? Mestilah kita kena tolong orang, betul tak? Sama juga dengan menyimpan. Bulan ni nak menyimpan ke tak? Tak payahlah menyimpan. That's not the correct method. So Gap ni bantu kita untuk berfikir, okay, setiap bulan aku kena simpan. Kena paksa diri. Benda baik ni kalau anda tak familiar lagi, anda kena paksa diri. Sama juga macam anda kecil-kecil dulu. Kita semua kecil-kecil dulu. Nak gosok gigi mak paksa, betul tak? Herit sampai ke tandas. Sebab kita tak biasa lagi. It's not our routine. But once dah jadi rutin, kita okey lah. Malam-malam pergi gosok gigi, pagi bangun gosok gigi because dah jadi rutin. Sama juga dengan menyimpan. Menyimpan bukan rutin kita. Dia bukan culture. So kita, nak tak nak kan, especially yang dah bekerja 5-6 tahun kan, anak-anak muda. Nak tak nak, kita kena menabung juga. You have to force yourself. Okay, so ni Gap auto debit. Jadi kepada customer-customer saya yang tak tahu lagi, kena tahu ni kalau tak tahu ni saya akan tarik telinga seorang-seorang customer saya. Tak, saya gurau saja. Okay, jangan terlalu serius. Thank you Cik Zah yang like live saya. Okay, untuk Gap auto debit yang bagusnya, okay, untuk tuan-puan yang bekerja kerajaan, fix gaji setiap bulan, betul tak? Sama jugalah dengan tuan-puan kerja swasta. Gaji dah fix. Okay, anda boleh pilih tarikh bila nak buat penolakan. Okay, amount. Anda boleh tolak minimum RM 100 untuk dewasa, RM50 untuk akaun anak. Untuk anak pun boleh juga Okay. Dan anda boleh pilih duration. Berapa lama anda nak buat penolakan tu. Semuanya ada dalam aplikasi, which saya akan tunjukkan selepas ini. Saya akan pusing kamera dan anda kena tengok kaedahnya. Okay, sebab saya buat survey, tengok dekat sini ramai yang salah ramai yang salah. Okay, so Gap easy payment purchase tak ada. Gap tak boleh buat EPP. Ni Gap ni kita tak boleh lock harga dia, tak boleh. Okay, untuk akaun Gap dia tak boleh dibuat as easy payment purchase. Yang boleh dibuat easy payment purchase adalah emas fizikal sahaja.
Okay, so agak confusing dia punya soalan, tapi tak apa. At least saya tahu, sebenarnya ramai lagi belum tahu kan. Mungkin pengukuhan pun saya tak buat. So sebagai seorang cikgu, saya rasa sedikit salah dekat on my side. Jadi tugas saya adalah untuk menyampaikan. Okay, saya akan pusing kamera ni untuk tunjuk anda tutorial. Macam mana kita nak buat 4 kaedah ni tadi. Okay? Baik, saya perlu pusing kamera. Pusing kamera ni dan anda kena tunggu dalam masa beberapa saat saja lagi, okey? Okey, baik. Saya akan pusing. Flip kamera. Okey, yang dah nampak adalah emas fizikal. Okey. Tengok soalan kuis saya. Berikut adalah kaedah simpanan emas public gold kecuali. Okey, kecuali maksudnya satu je yang salah. Yang ni betul. Physical outright purchase bayaran penuh adalah betul. Syariah Easy Payment Purchase EPP bayaran secara ansuran harga dikunci 6 atau 10 kali. Ini adalah betul. Okey. Gap fleksibel. Betul. Sebab apa dia fleksibel? Sebab macam saya kata tadi, dia tak ada dia tak perlu bayar, dia tak tetapkan every month tu berapa. You boleh simpan anytime. Gap fleksibel adalah betul. Okey. Gap easy payment purchase ni adalah salah. Okey, ni adalah salah. Gap ada 2 sahaja. Fleksibel dengan auto debit. Dia tak boleh di EPP kan. Okey, gap ada 2 sahaja. Yang terakhir, gap auto debit ni adalah betul. So yang terkecuali daripada soalan ni adalah ini sahaja. Gap easy payment purchase. Tak ada. Okay, gap auto debit dia betul. Okay, so tak apa. Kita akan bantu tumpuan. Okay, so macam mana kita nak simpan emas tadi? Tadi kita dah ada physical outright purchase, syariah easy payment purchase, gap flexible. So, macam mana cara untuk kita menabung, menyimpan emas? Okay, pertama physical outright purchase. Okay, kita akan beli menggunakan apps ni. Klik dekat sini. Okay, lepas tu kita cari item kita nak. So pagi ni saya akan menggunakan contoh 1 dinar dan 10 gram sahaja untuk bagi anda faham Okay, ni 10 gram. Yang ni 1 dinar. Okay, sekarang ni saya cari item. Contoh saya nak item 1 dinar. Okay, next saya add to cart. Klik OK. Lepas tu pergi atas ni. Sebentar saya ubah dia punya. Okay, klik OK. Lepas tu dekat sini klik checkout. Okay, so ini adalah bayaran penuh. Physical outright purchase, bayaran penuh. Harganya adalah 1730. So anda bayar full. Dan bila anda klik place order ni, okay, anda bayar secara penuh ke Public Gold dan kita akan post emas ni ke alamat anda. Tak kisah alamat anda ke alamat office Public Gold pun boleh. Okay. Okay, next contoh kedua saya nak item 50 gram. Contoh kita beri contoh lain sikitlah. Okay, contoh 50 gram. Okay. So cari item 50 gram. Mana 50 gram ni? Add to cart, klik OK. Pergi dekat atas. So harga dia 19,000, betul tak? 19,000. Full payment 19,000. Okay. Bayar penuh 19,000. Tak kisah ada duit ASB ke, KBSP ke, tabung haji ke, bayar penuh. Anda akan dapat emas ni. Ataupun, untuk emas yang besar macam ni, anda perlu collect di cawangan terdekat. Okay. Ni plastik. Okay. Jelas. Itu adalah kaedah ni. Physical outright purchase, bayaran penuh. Okay, yang kedua adalah syariah easy payment purchase, EPP. Okay, ianya hanya untuk item
yang beratnya melebihi 1 dinar dan ke atas. Macam mana nak buat? Sama juga, anda klik dekat sini. Cari item yang anda nak. Contoh anda nak bajet bawah 200 sebulan. Okay, boleh pilih ni. 1 dinar. Okay, add to cart. Klik OK. Pergi dekat atas. Klik check out. Okay, dekat sini payment option. Tengok payment option. Kalau anda bayar penuh, tukar dekat sini. Untuk syariah easy payment purchase, tukar dekat sini. Nampak tak? Klik sini, klik OK. Lepas tu tukar bulan. Berapa bulan? Kan dalam description saya ada 6 atau 10 kali. Betul tak? So, anda boleh pilih. 6 bulan, 10 bulan pun boleh. Okay. Bila anda scroll ke bawah, jadual dia dah keluar. Dan harga untuk 1 dinar ni akan dikunci selama 10 bulan. Tak kisahlah apa yang berlaku. Harga emas nak naik dekat sini ke, nak sini dia jadi 200 per bulan ke, tak ada perubahan. Sebab kita dah kunci harga. Cuma untuk EPP ni sebaiknya kalau anda dah start, jangan cancel sebab ianya akan dikenakan penalti. Jangan lambat bayar juga. Sebab kalau lambat bayar pun kena penalti juga. Cuma yang bagusnya harga ni akan dikunci. Sebab itulah kalau tuan-puan ada pendapatan tetap, sangat sesuai lah simpan emas menggunakan EPP ni kerana kita boleh beli emas yang mahal dengan harga yang lebih rendah. Okay, next example, saya ambil example 50 gram. Since tadi kita guna 50 gram. Okay, ni 50 gram. Boleh tak bayar bulan-bulan? Boleh? Dekat sini. Klik OK. Pergi dekat atas. Klik check out. Okay. Dekat sini anda boleh tengok. Tukar payment option. Ni untuk kaedah yang kedua tadi. Syariah easy payment purchase. Okay. Tukar EPP. Klik OK. Ni tukar kepada 10 bulan. Klik OK. Bila anda scroll ke bawah. Tengok jadual bulanan dia dah keluar. Memang harga dia mahal, 19,955. Tapi tengok bulanannya semakin rendah. Jadi kepada pemilik bisnes, tuan-puan yang ada nak menyimpan bajet bawah 2,500 setiap bulan, ini adalah item yang sesuai untuk anda. Sebab kita dah kunci harga. Jadi kalau tiba-tiba harga emas naik bulan 5 ni. Ni bulan 5. Bayaran kita tetap sama. Harga emas naik dia akan affect tau. Tapi untuk EPP dia takkan berubah. Okay. So harap jelas Okay. Kaedah yang ketiga. Gap flexible. So gap flexible macam mana? Gap flexible. Gap tadi maksudnya gold accumulation program. Betul tak? So gap ni kita akan menyimpan dekat sini lah. Ni account gap namanya. Okay. Baik. Ini account gap. Okay. So macam mana kita nak top up? Tadi kan minimum 100. So klik dekat top up ni. Lepas tu klik dekat sini. Contoh anda nak berapa? Nak menabung 100. Anda akan dapat 0.25 gram. Kalau anda menabung 200 dapat 0.49 gram. Okay. Ikutlah 1000 pun boleh. Tiba-tiba esok Miss Nina saya ada untung perniagaan. Boleh tak saya simpan dekat sini? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Menabung dah dekat sini. Okay. 10,000, 7,000 boleh? Boleh. Tak kisah. Okay. Tak kisah Okay. So contoh saya ambil 200. 0.49. Klik I agree and understand. Lepas tu klik pada place order. Klik OK. Dan dekat sini anda akan dibawa ke page pembayaran. So dekat sini anda gunakan bank. Contoh bank Islam. Proceed and pay seperti biasa. Dan anda bayar. Login ke bank Islam dan bayar. Bila proses ni berjaya, dah login, duit pun dah tolak, maka emas tu akan terkumpul dekat sini. Berkumpul di sini. Okay. Baik. So emas dalam gap ni, apa yang kita boleh buat? Kalau ada kecemasan, target anda dah tercapai, okay, anda nak beli hartanah ke, anda nak hantar nak pergi sekolah ke, dana kahwin ke sebagainya, anda boleh jual emas ni tau. Okay, klik pada sell, boleh jual. For example, nak pakai tu tak banyak, mungkin dalam contoh 200 lah.
Okay, dia akan convert jadi gram. Okay, tadi asalnya saya ada 10 gram, betul tak? 10.27. Tolak 0.5. Baki akhir 9.7. 200 ni akan masuk ke dalam akaun bank peribadi anda. Okay, dia akan tolak ni sahaja. Jadi kita hanya boleh jual apa yang ada sahaja. Lebih dari itu tak boleh. Masukkan bank akaun anda yang betul dekat sini. Alhamdulillah. Nama bank dan kemudian place buyback. Ini kita panggil sebagai buyback. Okay, withdraw pula. Apa tu withdraw? Withdraw ni anda boleh keluarkan emas fizikal. Macam ni. Macam ni. Macam design-design dekat sini. Okay, ini adalah kita boleh keluarkan as emas fizikal. Klik withdraw dan cari item apa yang anda nak. Okay. Macam saya nak dua item ni. Okay. Ada dikenakan charge premium. Setiap emas fizikal ni ada charge premium tau. Charge memfizikalkan emas. So dia ada contoh macam ni RM15. Yang ni suku dinar RM15. Okay. Kita kena bayar premium dan juga shipping fee menggunakan kaedah FPX. Okay, baik. Kaedah yang keempat. Gap auto debit. Okay, gap auto debit ni macam mana pula? So, klik dekat top up. Dekat payment method ni, anda tukar kepada auto debit. Klik OK. Alright, so dekat sini, ini adalah amount yang anda boleh decide. Berapa anda nak menabung. Ada orang menabung 1,000 sebulan. Ada orang simpan 10,000 sebulan. Ada auto debit. Okay. Contoh 200 sebulan. Okay, klik confirm. Minimum 100 Okay, duration berapa tahun anda nak? Minimum setahun. Klik OK. Bila anda nak buat penolakan? Tukar kepada contoh kalau gaji 26, kita ambil 27 lah. Okay, dan tarikh ni akan efektif selama 1 tahun. Tarikh yang sama. Jadi dia akan tolak ikut tarikh yang sama. RM200 ditolak dari akaun bank anda. Ianya akan di-convert menjadi gram emas. Estimate dalam 0.5 gram macam tu. Dan ianya akan terkumpul dekat sini. Itu maksud auto debit. Okay. Jadi apa-apa emas yang terkumpul dekat sini, anda boleh biarkan pun boleh. Kalau ada keperluan, anda boleh jual. Kalau anda nak pegang emas fizikal macam ni, anda boleh withdraw. Okay, so ini adalah overall account anda. Okay, pastikan anda ada update profile. Bila ada update profile baru akan nampak tik warna hijau. Okay, thank you Haji Hafizul Hakim yang like live saya. Okay, so sampai di sini saja tutorial saya tentang 4 kaedah simpanan emas. Pastikan anda tahu 4 kaedah ni dan saya akan send lagi nota ke dalam group support supaya anda tak lupa apakah 4 kaedah simpanan emas. Okay, kalau nak tahu kaedah mana sesuai dengan anda, nak dapatkan consultation, boleh DM saja saya dan ini akan guide yang mana sesuai untuk anda berdasarkan bajet dan juga keperluan masing-masing. Okay, alright, sampai di situ saja. Assalamualaikum dan bye-bye.